Permohonan awal pengeluaran bersyarat antara RM3,000 sehinggalah ke RM50,000 KWSP. Yang ini mungkin ramai tak perasan bahawa terma dan syaratnya sekarang ini telah pun berubah, dan kalau disemak dalam FAQ ataupun soalan lazim berkaitan dengan pengeluaran awal bersyarat ini, tidak ada kelihatan lagi had umur minima 40 tahun itu. Jadi adakah mereka yang berumur di bawah 40 tahun boleh mulai memohon untuk pengeluaran bersyarat antara RM3,000 sehinggalah ke RM50,000 KWSP ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Namanya adalah pengeluaran awal bersyarat umur 50 tahun ataupun 55 tahun bagi membantu ahli KWSP, yang mana nama lainnya adalah pinjaman bercagar KWSP, yang mana kita sedar telah pun bermula pada 7 April 2023 untuk mereka yang berumur 40 tahun sehinggalah ke 55 tahun. Sebelum ini, jika anda melihat dalam soalan-soalan lazim untuk pengeluaran ini, menunjukkan bahawa had umur 40 tahun itu ada dinyatakan dalam soalan-soalan lazim. Dan selepas itu juga kita harus ingat ada pengumuman dibuat bahawa untuk fasa kedua bagi mereka yang berumur di bawah 40 tahun akan mulai dibuka. Cuma selepas itu tiada pengumuman lanjut berkaitan dengan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, semakan dalam soalan-soalan lazim berkaitan dengan pengeluaran bersyarat ini menunjukkan bahawa tiada lagi had umur minima 40 tahun itu dinyatakan berkaitan dengan pengeluaran ini. Jadi persoalannya, adakah mereka yang berumur di bawah 40 tahun telah pun dibenarkan untuk menyertai program ini? Dan semakan juga menunjukkan sekarang ini ada 3 bank yang mengambil bahagian berkaitan dengan pinjaman bercagar KWSP ini. Yang mana kita sedar sebelum ini hanya ada 2 bank, iaitu MBSP Bank dan juga Bank BSN. Sekarang ini telah pun ada CIMB di situ. Jadi ada 3 bank yang telah pun menyertai program ini. Yang pertama tadi adalah MBSP Bank, kedua adalah BSN dan ketiga adalah CIMB. Emin akan letakkan pautan di ruangan komen yang dipinkan serta di description, kerana dalam pautan yang Emin letakkan ini di bahagian bawah sekali ada link untuk anda memohon di bank-bank yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, iaitu di MBSP Bank, di CIMB Bank serta di BSN. Dan sebelum ini kita sedar bahawa pihak KWSP kerajaan telah pun mengumumkan bahawa fasiliti ini akan dibuka selama 1 tahun, dan jika diikutkan kalau 7 April 2023 akan berakhir pada 7 Mac 2024 ini. Walaupun dalam semakan soalan-soalan lazim yang terkini tidak menunjukkan berkaitan dengan 1 tahun ini lagi, jadi bermakna adakah ianya bakal diteruskan selepas 7 Mac 2024. Lebih-lebih lagi kerana sekarang ini had umur itu tidak lagi dinyatakan, iaitu 40 tahun minima, dan berkemungkinan besar ianya telah pun diperbolehkan, dibenarkan untuk melakukan ataupun menyertai program ini. Jadi kepada mereka yang masih lagi tidak mengetahui fasiliti sokongan akaun 2 KWSP ini, ataupun dikenali sebagai permohonan awal pengeluaran bersyarat umur 50 tahun ataupun 55 tahun, ataupun nama lainnya pinjaman bercagar KWSP, konsepnya adalah sama seperti pinjaman peribadi di bank, cuma yang membezakan ada cagaran daripada akaun 2 KWSP anda. Ingat tu, akaun 2 KWSP anda. Jadi sewaktu anda berumur 50 ataupun 55 tahun nanti, KWSP akan menyerahkan wang akaun 2 anda itu kepada pihak bank terlebih dahulu untuk mereka menyemak ada ataupun tiada lagi baki pinjaman yang belum dijelaskan. Dan setelah itu, setelah ditolak baki pinjaman yang belum dijelaskan, barulah baki akaun 2 KWSP anda itu akan diserahkan kepada anda. Jadi itu adalah konsepnya. Dan harus diingatkan, itu tidak bermakna anda tidak perlu membayar setelah anda membuat pengeluaran ataupun pinjaman peribadi ini. Anda masih lagi perlu bayar dan tertakluk kepada syarat-syarat
tertakluk kepada terma dan sebagainya yang telah pun ditetapkan oleh bank, yang mana jika anda gagal untuk membuat pembayaran, nama anda boleh di blacklist, boleh disitoskan, boleh disikriskan, boleh juga dibankruptkan kalau mencapai ke tahap-tahap yang tertentu. Jadi itu adalah risiko-risiko yang perlu anda lihat. Dan seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, sebelum ini hanya dibuka kepada mereka yang berumur 40 tahun sehinggalah ke 55 tahun. Tetapi sekarang ini kalau dilihat daripada soalan-soalan lazim, tiada lagi syarat tersebut dinyatakan. Begitu juga dengan permohonan untuk pengeluaran ini yang ditetapkan untuk 1 tahun. Sebelum ini ada dinyatakan, sekarang ini tidak ada lagi dinyatakan. Jadi kepada mereka yang berumur di bawah 40 tahun, nasihat admin jika hendak mencuba memohon fasiliti ini, anda mungkin boleh menghubungi terlebih dahulu ke 3 bank yang telah pun dinyatakan sebentar tadi untuk mendapatkan khidmat nasihat, untuk mendapatkan informasi dan sebagainya berkaitan dengan fasiliti ini, adakah sekarang ini telah dibenarkan untuk anda yang berumur di bawah 40 tahun dan sebagainya. Dan harus diingatkan, antara syarat lain yang perlu anda patuhi adalah berkaitan dengan baki minima yang perlu ada dalam akaun 2 anda. Ingat tu, dalam akaun 2 anda, yang mana anda perlu ada baki sekurang-kurangnya RM3,000 dalam akaun 2 anda sebelum anda diluluskan dengan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP ini. Dan seperkara lagi, dinasihatkan juga kepada anda untuk mengetahui dengan sejelas-jelasnya bayaran setiap bulan yang perlu dibayar. Kerana jika dilihat sebelum ini, bayaran tahun pertama itu memang sangat rendah, kerana tahun pertama kebiasaannya anda hanya akan perlu membayar interest sahaja. Tapi harus sedar juga setelah 1 tahun pertama itu, tahun-tahun yang berikutnya anda akan mulai membayar pinjaman sebenar yang anda telah pun lakukan, yang mana berkemungkinan besar amountnya setiap bulan itu agak tinggi. Jadi perlu lihat terlebih dahulu komitmen anda setiap bulan, sama ada anda mampu untuk membuat pembayaran ataupun tidak setiap bulan, kerana ada risiko-risiko yang perlu anda tanggung jika berlaku kegagalan untuk membuat pembayaran seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.